Esa, insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Selamat datang ke hafazanonline.com, Smart IQ Quranic Center, pengendali hafazan online yang sangat dipercayai dengan kaedah hafazan yang berkesan untuk menghafaz Al-Quran. Adakah anda menghadapi masalah kesibukan dan tidak konsisten untuk menguruskan masa? Namun, sekarang ia bukan lagi halangan dan alasan untuk tidak menghafaz Al-Quran. Faktor geografi tidak memisahkan kita. Adakah anda sedar menghafaz Al-Quran boleh dilakukan secara online di mana sahaja anda berada? Hafazan online kami bangunkan khas untuk anda. Hafazanonline.com adalah pembelajaran one-on-one hafazan coaching atau juga dalam bentuk hafazan berkelompok. Penjadualan masa yang fleksibel memudahkan kepada anda dan anak-anak anda untuk skedul masa. Hanya berbincang dengan guru kami. Hafazanonline.com sangat bersesuaian dengan semua peringkat, bermula daripada anak-anak berumur 6 tahun hinggalah dewasa. Matlamat kami adalah untuk membangunkan keluarga yang mempunyai anak-anak menghafaz Al-Quran. Tidak kira di mana sahaja anda berada di seluruh negara atau anda berada di luar negara, anda boleh menghafaz Al-Quran bersama kami di hafazanonline.com. Kami sentiasa membantu anda dengan menyediakan online support untuk melahirkan keluarga hufaz dengan aplikasi Telegram channel, WhatsApp group dan Facebook group. Cara untuk menyertai program hafazan online ini sangatlah mudah. Anda hanya perlu melayari laman web kami di hafazanonline.com dan klik pada button kelas percubaan percuma untuk merasai suasana hafazan Al-Quran secara online. Selepas tamat kelas hafazan percuma, anda boleh memilih untuk meneruskan hafazan online. Tim kami akan sentiasa membantu anda untuk memilih pakej hafazan yang bersesuaian. Tim hafazan online akan membantu anda menyusun jadual yang sesuai dengan anda bersama dengan tenaga pengajar kami. Hafazanonline.com, peneraju hafazan online nombor 1 di Malaysia. Kami sangat excited untuk bertemu dengan anda. Layari www.hafazanonline.com. Ya Allah, lindungi hamba yang mengharapkan sinar-Mu, berkatkan bumi ini agar makmur dan selamat. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa. Insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa. Insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersama saya pada hari ini insya-Allah Ahmad Abdul Qawi bin Muhammad
dalam slot Road to Arafah kita, bersiaran secara langsung di page Smart IQ Quranic Center, insyaAllah. Jadi baik, insyaAllah pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar kerana sudah masuk dan tune in kepada slot kita untuk hari ini. Sudah lama saya kira saya tidak live lepas pada bulan Ramadan baru ni lah. Terakhir kita buat live tentang tak silap saya, yang terakhir saya buat live tentang kelebihan raya, kelebihan ataupun sunat-sunat yang perlu kita buat pada raya Aidilfitri baru ni. Jadi insyaAllah hari ini saya akan bersiaran secara langsung lagi, masih bekerja daripada rumah. Dan pada hari ini saya cuba memenuhi jemputan majikan saya iaitu Ustaz Azki untuk memberikan sedikit dua kata ataupun tazkirah dalam solat tadabbur Al-Quran. InsyaAllah saya cuba sebagaimana yang saya mampu. Moga-moga dengan tadabbur Al-Quran ini kita dapat mencapai peringkat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita, mereka yang berfikir ini tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala gelarkan mereka sebagai ulul albab. Jadi semoga dengan tadabbur kita pada hari ini boleh saya refresh balik ilmu-ilmu yang ada, boleh saya ajarkan, boleh saya bincangkan dengan anda semua tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, iaitu ayat 17 hingga ayat 20 surah Al-Ghashiyah. Moga-moga dengan tadabbur ini kita beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selama mana kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan kita punya solat tadabbur ini, suka saya ingatkan kepada anda semua, kita masih lagi berada di dalam satu pasca yang dipanggil pandemik COVID-19 ni. Walaupun negara kita bergerak secara laju untuk memvaksinkan kita punya masyarakat dan penduduk untuk kita mencapai imuniti kelompok, jangan lupa kita masih lagi belum menang. Kalau kita tengok kes-kes harian kita semakin lama semakin tinggi. PKP pun dah berlalu sebulan dah, dan ditukar nama pula kepada PPN. Ini secara tidak langsung menunjukkan tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar sebagai ujian kepada kita ini. Satunya hikmah dia adalah untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama yang perlu kita capai, iaitu kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi slot-slot seperti ini, slot-slot ini adalah untuk kita mengembalikan keyakinan kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita. Apa Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita adalah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ini menenangkan hati kita. Jadi pasca pandemik COVID-19 ini di negara kita masih belum lagi bebas. Kalau kita baca, kita berada di gelombang yang ketiga, yang mana saya kira kes harian kita setiap hari lebih pada 5,000 ini satu perkara yang membimbangkan, terutamanya di daerah-daerah ataupun negeri-negeri yang sekarang ini hampir lumpuh. Mereka punya hampir lumpuh dia punya hospital dan juga frontliner. Jadi saya menyeru kepada anda semua untuk kita sentiasa menjaga SOP kita. Kalau kita tidak boleh bekerja daripada rumah, pastikan kita sentiasa menjaga kebersihan kita, memakai face mask, memakai hand sanitizer dan sebagainya, agar kita mampu melawan COVID-19 ni. Ingat, perkara-perkara seperti ini hanya boleh dimenangi apabila setiap daripada kita memainkan peranan dalam memerangi COVID-19 ni, insyaAllah. Saya kira semoga Allah SWT angkat bala ini dan juga menjadi peringatan kepada kita semua untuk lebih beramal ibadah kepada Allah SWT. Tidak kira lah hari ini, esok, lusa, selama-lamanya. Semoga kita mencapai syurga Allah SWT dan matinya kita dalam husnul khatimah, insyaAllah. Baik, pada hari ini saya akan mengupas sedikit tentang surah Al-Ghashiyah, memfokuskan kepada ayat 17
18, 19 dan 20 yang saya baca pada awal pada awal kita pada hari ini. Kalau kita perhatikan Al-Ghashiyah ini, surah ini bermaksud hari pembalasan. Al-Ghashiyah ini maksud dia hari pembalasan. Al-Ghashiyah ini adalah salah satu surah yang sangat-sangat menarik untuk kita semak dan kita kupas. Kerana ayat 1 hingga ayat 16 diceritakan tentang hari pembalasan. Diceritakan tentang bagaimana dua golongan yang ada dalam yang dua golongan yang berada di hari akhirat nanti, bagaimanakah sifat mereka, bagaimanakah keadaan mereka, dan diceritakan balasan-balasan mereka di dalam ayat 1 hingga ayat 16. Kalau kita perhatikan daripada ayat 1, maafkan saya, pada ayat 2 diceritakan wujuhun yawma idzin khashi'ah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dua golongan. Dua golongan ni kita tidak bawa dah label kita yang di dunia ini, kita tak bawa dah. Kalau kita di dunia ini kita bawa label sultan contohnya. Di akhirat kita cuma ada dua label sahaja. Adakah kita ini orang yang beriman ataupun orang yang kufur? Dua label ini berada pada hari akhirat nanti, menolak semua label-label, menolak semua pangkat-pangkat, menolak semua nama-nama kita yang ada di dunia ni. Bawa nama sebagai yang berhormat, akhirat Allah tak panggil nama kita depan yang berhormat. Bawa nama sebagai ustaz, akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala tak panggil kita dengan nama ustaz. Kerana label yang ada di akhirat nanti, orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Jadi pada ayat 2 ini diceritakan tentang mereka yang kafir. Apa dia yang Allah Subhanahu Wa Taala kata? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah yang tertunduk hina. Pada hari itu ramailah kita akan tengok ramai muka dia menyembam tanah, ataupun berjalan muka dia jalan dulu daripada kaki, ataupun tunduk hina, ataupun jalan dengan membawa rantai-rantai. Kan? Mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan mereka ini, sifat mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Kafir dengan apa? Kafir dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, adakah itu semua orang kafir saja? Tidak. Tidak. Kerana masuk ayat ketiga dia kata amilatun nasibah. Kenapa mereka ini tertunduk hina pada hari akhirat? Kerana di dunia mereka melakukan kerja-kerja yang memenatkan mereka pada hari akhirat. Kalau kita tengok banyak kerja-kerja yang memenatkan kita di dunia ni, banyak sangat kerja yang kita panggil kerja yang sia-sia, kerja yang tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerja yang tidak ikhlas dan tidak mendapat apa-apa pun imbal balik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja-kerja inilah yang menjadi punca yang saya bacakan tadi. Mereka ini berada di hari akhirat dengan muka tertunduk hina. Kan? Dunia ni bolehlah kita katakan, dunia ni kita kata saya orang yang beriman, saya solat, saya berzakat, haji pun dah 5-6 kali. Tetapi apa guna haji 5-6 kali? Apa guna solat kita? Apa guna kita memberi sedekah dengan banyak kalau kita tidak sertakan ikhlas dalam amalan kita? Ataupun apa guna yang kita buat amal soleh sebelum ini, sekiranya kita sertakan sekali dengan amalan-amalan yang buruk? Perkara inilah yang disebut sebagai amilatun nasibah, iaitu perkara yang sia-sia, pekerjaan yang memenatkan kita di hari akhirat nanti. Baik. Ayat keempat mereka berbunyi tasla naran hamiyah. Ini saya baca secara ringkas lah ayat 1 hingga 16 ni, sebab yang sebenarnya kita nak tahu yang 17 hingga 20. Tapi insya-Allah saya baca secara ringkas. Ayat keempat dikatakan tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam api yang sangat panas, iaitu neraka lah. Neraka ni ada banyak jenis, tapi semua neraka ni memang panas semua dengan bimbang. Okey. Baik, diceritakan dalamnya tusqa min ainin aniyah, mereka ini diberi minum daripada sumber air mata yang sangat panas. Kalau kita ni
kita ni bersin ke apa, maafkan saya, kita ada selsema, demam, ataupun badan kita sejuk, kita berada di negara sejuk, memang kita minum air yang panas ni, dia boleh melegakan kesejukan dalam badan kita. Tetapi sekiranya kita berada di dalam tempat yang sangat panas lah, kaki kita pun dah dicucuh api kan, tangan kita pun dah dicucuh api, kita sangat dahaga, sangat-sangat dahaga, diberi pula air yang sangat panas. Dan bahkan diceritakan dalam riwayat-riwayat yang lain, mereka ini diberi diceritakan dalam surah An-Naba, mereka ini diberi air darah yang bercampur nanah. Darah yang bercampur nanah. Saya tak tahulah kalau orang lain pernah rasa darah bercampur nanah, tapi saya pernah merasa nanah tu sendirilah. Masa saya cabut gigi dulu, gigi saya rosak dulu, setiap masa duduk telan nanah, memang sangat menjengkelkan, memang sangat memenatkan, memang sangat seksa kita rasa. Itu baru dunia. Tapi akhirat sekiranya dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu Wa Taala hidangkan mereka ini dengan darah yang mencampur nanah, lagi panas. Ini. Baik. Ayat yang kelima dia kata, ayat yang keenam, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka ini pula tidak ada makanan bagi mereka selain pokok-pokok yang berduri. Dhari' ini pokok-pokok yang berduri. Cuba bayangkan kita ni dalam dahaga kan, lapar lagi, dahaga lagi, panas lagi. Semestinya kita perlukan nutrien ataupun makanan-makanan untuk memastikan kita tahan dengan badan kita. Jadi kita, kalau dunia ni kita makan makanan yang baik, makanan-makanan yang sejuk, minum ais dan ABC sebagainya. Tetapi di akhirat nanti bila diseksa, bila panas, kita minta ahli neraka ini, maafkan saya refer kepada kita, maafkan saya, ahli neraka ini, bila mereka meminta makanan, minuman dan sebagainya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dihidangkan dengan perkara-perkara seperti tersebut. Pokok yang berduri, buah yang tajam, air yang panas, darah yang bercampur dengan nanah. Ini berbalik kerana mereka mengingkari suruhan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Yang mana makanan dan minuman tadi Allah Subhanahu Wa Taala kata la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan mereka, tidak menggemukkan mereka, dan juga tidak menghilangkan lapar. Bahkan kalau minum darah yang bercampur nanah tadi, semakin dahaga. Bila makan buah yang berduri, semakin lapar dan sebagainya. Ini adalah gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tentang ahli neraka, tentang hari pembalasan. Hari pembalasan ni kita tahulah, barulah hari itu pepatah Melayu kata, sudah terhantuk lagi terengadah. Kata, benda ni Allah SWT turunkan kepada kita lama dah. Beza zaman kita kan, zaman Nabi Muhammad ini sangat jauh kan. Cuba bayangkan pada zaman Rasulullah, walaupun diturunkan, walaupun kita kata Allah Subhanahu Wa Taala demonstrate kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun masih ada mereka yang tidak beriman. Jadi dunia ini mengambil masa yang lama untuk kita adaptasi kepada ayat Al-Quran dan tafsir-tafsir Al-Quran dan ajaran Islam ini. Jadi mustahil lah kalau kita ini menggunakan frasa kita kata, kita tidak mendapat hidayah lagi untuk kita bertaubat, kita tidak mendapat cahaya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tak asal lagi nak bertaubat. Mustahil lah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan Al-Quran dan juga peringatan kepada kita sangat lama. Mustahilah kita tidak mendapat hidayah lagi. Apa yang kita tak dapat adalah kita ini tidak mentadabbur dan meneliti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Itu yang jadi masalah kepada kita sekarang ni. Okay, baik. Jadi itu 5 yang pertama itu juga, maafkan saya, 7 ayat yang pertama dalam surah Al-Ghasyiyah itu menceritakan tentang keadaan orang yang kafir di akhirat nanti, muka mereka yang menunduk. Diceritakan dalam hadis Nabi berjalan dengan diikat rantai kan? Ada yang berenang dalam air liu kan? Ada yang dah sikit-sikit je lagi nak tenggelam. Ada yang muka dia berjalan dulu, bau kaki dia berjalan.
ada yang berjalan tunggang terbalik dan sebagainya. Ini diceritakan dalam surah Al-Ghasyiyah ini, kenapa mereka jadi macam ni. Kejap lagi saya beritahu kenapa mereka jadi macam ni. Ayat yang ke-8 dan sampai ke ayat yang ke-16 diceritakan tentang mereka yang buat amal soleh. Pada hari itu dikata ayat yang ke-8 tadi, wujuhun yawma idzin na'imah. Pada hari tersebut juga, kalau kita kata golongan yang pertama tadi yang saya sebut adalah golongan kafir, tentang kafir dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat golongan yang kedua, iaitu golongan yang menuruti segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya wujuhun yawma idzin na'imah, muka mereka berseri-seri. Kenapa muka orang yang beriman pada akhirat ini, pada hari akhirat ini berseri-seri? Kerana pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada mereka apa yang mereka ada pada, apa yang mereka dengar, apa yang mereka percaya pada dunia ini, semuanya betul. Kan, hari pembalasan betul. Berkumpul di padang mahsyar betul. Mizan juga betul. Dan bahkan syurga juga betul. Maka mereka berseri-seri melihat segala nikmat yang bakal mereka dapat nanti. Berseri-seri muka. Dan bahkan berada di padang mahsyar mereka tidak merasa panas. Kan, ada yang dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, ada yang dalam riwayat Rasulullah kata, mereka ini ada yang berjalan sangat laju bila berjalan melalui titian sirat. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti menaiki kereta, ada yang seperti menaiki tunggangan. Ini mencerminkan bagaimana amalan mereka di dunia. Jadi muka mereka ni berseri-seri kerana tengah menunggu nak mendapat nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Kerana di dunia mereka tidak mengikut hawa nafsu. Kerana kita tengok perkara-perkara di dunia ni, perkara-perkara dosa ni sangat sedap, sangat syok. Kan, minum arak, disko, makan harta orang, kan, tukar nama, tipu daya pada orang lain, tipu harta orang. Semuanya perkara-perkara yang memberikan keenakan di dunia sahaja. Jadi orang yang beriman ni, mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut dengan harapan nak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada mereka pada hari akhirat, tu hang akan dapat, anda akan dapat apa? Permata, maafkan saya, istana-istana yang dia perbuat daripada permata. Kan, bidadari sudah menunggu, dan sekiranya masuk syurga bersama ahli keluarga, isteri anak-anak pun sudah tunggu dalam syurga. Itu kita dapat. Maka muka mereka berseri-seri menunjukkan gembiranya mereka, menunjukkan betapa mereka melakukan amal soleh pada dunia, di dunia, maafkan saya. Seterusnya, sama balik ayat ke-9 dikata lisa'yiha radiyah. Kerana mereka ini merasa gembira dengan usaha, iaitu amalan-amalan mereka di dunia. Bila ada peluang nak makan rasuah tapi mereka tinggal, Allah Subhanahu Wa Taala gantikan di akhirat nanti. Jadi mereka perlu, jadi di dunia ni kita merasa macam tu kan, orang tawarkan duit banyak. Sekiranya mereka ini tidak beriman, memang akan ambil lah. Kan, rasuah, korupsi ni benda yang tak nampak. Sekiranya kita berjawatan saja baru kita dapat merasakan perkara-perkara ini. Maka saya minum air sekejap. Jadi orang yang beriman, mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut. Mereka berhak untuk merasa gembira. Lisa'yiha radiyah. Kerana amalan-amalan mereka itu radiyah. Amalan-amalan mereka diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada dalam syurga yang tinggi. Jadi amalan yang baik disertai dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikata fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Mereka ni tidak dihidangkan, tidak diberikan dalam syurga ini, tidak ada perkara yang lara. Kena ingat, antara kegembiraan kita ini dalam syurga ini, bukannya kita boleh bukannya kita kata apa saya, bukannya kita kata apa keinginan kita Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan dalam waktu yang singkat. Bukan itu saja. Contoh nak nasi kandar, pop, datang nasi kandar.
nak kereta Lamborghini, datang kereta Lamborghini. Nak pergi situ, nak pergi sini, nak hidup macam tu, nak hidup macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Bukan itu sahaja nikmat yang kita dapat, tetapi nikmat yang paling besar adalah bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Dan seterusnya dikata fiha ainun jariyah, iaitu terdapat mata air yang mengalir. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, terdapat sungai-sungai yang mengalir, yang diperbuat daripada susu, yang diperbuat daripada madu. Sekiranya diceritakan kalau diminum air tersebut tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Fiha sururun marfu'an, ayat yang ke-13 dikatakan di sana ada pelamin-pelamin, tempat-tempat duduk yang ditinggikan, menunjukkan mereka ini berhak mendapat balasan yang baik daripada Allah SWT, kerana dunia ni mereka tinggal perkara buruk dan buat perkara yang baik. Ini ayat 14 sampai 16 straight lah, cerita pasal nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada kita. Banyak lagi cerita sebenarnya melalui naratif lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam ayat-ayat yang lain ada. Di situ wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah, diceritakan ada gelas-gelas yang tersedia air dalamnya, ada bantal-bantal yang empuk yang boleh duduk, boleh tidur, dan ada permaidani, nak pergi situ permaidani dihampa, nak pergi sini permaidani dihampa, nak tidur sini permaidani dihampa, dan sebagainya. Tetapi menariknya surah Al-Ghasyiyah ini adalah pada ayat yang ke-17. Pada ayat yang ke-17 diceritakan, ayat 1 sampai 16 diceritakan keadaan dua golongan pada hari akhirat. Tetapi ayat yang ke-17 ini Allah kata afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, macam tak kena. Kan kita nampak tadi cerita pasal tu, tapi tiba-tiba cerita pasal ni. Ini adalah maksud tersirat. Maksud tersiratnya apa? Kenapa golongan kafir tadi, golongan yang ingkar surat Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh masuk ke neraka? Kenapa golongan soleh ini boleh masuk ke syurga? Berkisar kepada ayat-ayat yang kita akan baca ini. Yang pertamanya Allah kata kepada kita afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah tidak mereka ini memerhatikan bagaimana seekor unta ini diciptakan. Kita tengok kita tengok dalam afala tu, huruf alif itu pertanyaan, istifham, yang mana Allah tanyakan kepada kita, tanyakan kepada golongan-golongan yang kafir itu tadi, tak tengok kau kepada bagaimana Allah ciptakan unta. Habis tu ustaz, orang kafir je ke jadi ayat ni? Tidak. Kepada orang beriman, maknanya mereka membuat perkara yang sama, iaitu mereka memerhatikan bagaimana seekor unta ini dicipta, ataupun kita kata memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa memperingati ataupun memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka bertasbih memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan tertipu dengan dunia ini, kan? Kita tengok tingginya langit, dahsyat langit, hebat langit, tapi kita terlupa nak bertasbih membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu kita kembali kepada penciptanya. Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu nak tunjuk kita perkara besar-besar. Benda yang ada di sekeliling kita ini sudah pun menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya hikmah di sebalik memerhatikan. Kalau kita tengok balik dalam ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan nazara, iaitu memerhatikan. Dia ada beza memerhatikan dengan tengok. Tengok dalam bahasa Arab yara, ra'a yara, kan? Ataupun syahada, menyaksikan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan nadhara. Nadhara ini ditukar pula kepada fi'il mudhari' yang membawa maksud sekarang atau berterus-terusan. Jadi kalau kita memerhatikan pada hari ini, adakah tepat dengan ayat tadi, iaitu yanzuruna?
Kalau kita parti hari ni, oh setahun lagi, oh parti balik dah setahun dah. Tidak tepat. Memerhatikan, memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini kena berlaku secara berterusan. Sebab itu dia letakkan fi'il mudhari'. Afala yanzuru. Adakah mereka ini tidak memerhatikan kepada bagaimana unta ini dicipta? Jadi ulama' ada menyebut kita ini tidak perlu menyerabutkan kepala kita. Kita ini tidak perlu memikirkan, tidak perlu memperberatkan fikiran kita untuk memikir zatillah. Sebab memang akal kita tidak akan pernah tercapai untuk kita fikir bagaimana bentuk Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita, otak kita, akal kita tidak tercapai kerana tidak ada perkara haiwan, manusia, bentuk, objek ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena ingat betul-betul. Jadi ulama kata fal yufakkiru fi khalqillah. Ulama kata berfikirlah pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Bahkan kalau kita tengok dalam surah Al-An'am, kalau kita tengok balik dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala berikan cerita pada kita kronologi bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sebelum dia mendapat wahyu untuk dinul hanif kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia kronologi bagaimana dia memerhatikan pergerakan alam ini untuk dia yakin dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok balik dalam surah Al-An'am ayat yang ke-25, ayat yang ke-75, maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Ayat 75 surah Al-An'am. Allah kata, dan demikianlah kami ini perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami. Kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Apa dia? Allah tunjuk kepada Nabi Ibrahim as-samawat wal ard waliyakuna minal muqinin, dan agar Allah kata kepada kita dalam surah tersebut, dalam ayat tersebut Allah kata dengan menunjukkan langit dan bumi kepada Ibrahim ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, moga dia lebih yakin dan betul bahawa terdapat satu kuasa yang besar selain daripada alam ni yang dia lihat. Sebelum Nabi Ibrahim tengok pada alam ni, memang dia bergaduh dululah dengan ayah dia tentang berhala yang disembah oleh ayahnya, kan? Jadi dalam ayat tersebut dia kata falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika mana Nabi Ibrahim duduk memerhatikan kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, maka datanglah kepada dia malam dan dia melihat sebuah bintang. Dan dia berkata, qala hadha rabbi. Bintang tu jauh tu, bersinar elok. Dia kata, ini Tuhan aku. Nabi Ibrahim kata masa tu. Waktu tu lah. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Kan ketika mana malam itu berlabuh, ketika mana bintang itu terbenam, dia kata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Takkanlah Tuhan ni kita nampak kemudian hilang terbenam, ganti dengan matahari, ganti dengan benda lain. Itu Nabi Ibrahim kata. Kemudian dia kata falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Nanti ketika mana dia melihat bulan terbit, dia kata, ini Tuhan aku, besar lagi daripada bintang. Bintang kecil bersinar, tapi bulan lagi besar, lagi bulat, lagi bersinar daripada bintang. Dia kata qala hadha rabbi. Nabi Ibrahim kata, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Dan ketika mana bulan itu terbenam juga sama seperti bintang tadi, bulan itu pun terbenam, ganti dengan matahari. Dia kata, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Takkanlah Tuhan ini boleh terbenam dan gantikan benda lain. Jadi dia mencari. Dia kata bulan bukanlah Tuhan aku. Masuk kepada ayat seterusnya, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Apabila dia melihat matahari itu naik,
matahari itu terbit, dia kata, oh ni lagi besar. Qala hadha rabbi, hadha akbar. Ini pemikiran kita yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk. Pemikiran manusia ini, benda yang besar kita kira dia kuat. Pemikiran kita manusia macam tu. Nabi Ibrahim pun macam tu, dia kata qala hadha rabbi hadha akbar, ini lagi besar daripada bulan, ini lagi besar daripada bintang. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Selepas tu bila matahari terbenam, dia kata takkan hak besar pun terbenam juga, macam mana adakah ini Tuhan aku. Jadi kronologi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, berikan kepada Nabi Ibrahim itu boleh di-apply pada kita, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan keadaan tersebut kepada Nabi Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim ni waliyakuna minal muqinin, supaya Nabi Ibrahim ini lagi beriman, lagi yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, okey, berbalik kepada surah Al-Ghasyiyah. Sebab tu kita dianjurkan untuk duduk dan berfikir, merenung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok langit, bila kita tengok sungai, bila kita tengok ciptaan-ciptaan yang lain, kita kata subhanallah, kan? Maha suci Allah. Macam mana benda ni boleh jadi? Perkara pertama Allah turunkan kepada kita ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, ayat tadi 17 tadi, ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kita tidak tengok macam mana unta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan unta? Kambing ada, semut ada, awak tak letak semut, kan? Awak tak letak burung merpati. Burung merpati ni kalau kita train boleh hantar surat tanpa fail. Kenapa tidak? Kerana hikmah dia, orang Arab ini pada zaman dulu sangat-sangat rapat ataupun sangat-sangat dekat dengan unta. Unta lah kenderaan yang mereka tunggang untuk berniaga. Kan, berniaga kalau kita tengok zaman dulu, kaum musyrikin, kaum Quraisy yang ada di Mekah dan Madinah, mereka berniaga ke Syam. Mereka pergi ke Yaman dan sebagainya, menaiki unta. Tapi kalau kita tengok sini kan, unta ini unik tak unik dia, boleh berjalan merentas padang pasir selama 8 hari berturut-turut. 8 hari berturut-turut. Kita tengok, habis tu kenapa dia tak pakai kuda? Kuda lagi laju, kan? Kuda ini memang kalau kita kata kuda ni lagi laju dan lagi bagus, lagi tegak badan dia, kan? Tetapi kuda ni bila lari lama dia akan penat, dan dia tak sama dengan unta, kerana unta ni dia ada tangki air kat belakang. Jadi unta ini boleh duduk dalam tengah panas, kan? Walaupun tanpa air selama 8 hari, dia boleh hidup, dia boleh berjalan, bahkan boleh menggalas alatan-alatan yang orang Arab nak jual dekat Yaman. Bahkan walaupun dia tidak minum air selama 8 hari, unta masih boleh mengeluarkan susu untuk penunggang dia tu minum, kan? Kalau kita tengok dalam kajian sains yang dibuat, tapak kaki unta ini sesuai untuk berjalan dalam pasir. Walaupun dia jatuh dalam pasir, dia tetap boleh bangun, dia tetap boleh angkat kaki dia, boleh grip dalam pasir itu. Tak sama macam kuda, tapak kaki dia. Dan juga kalau kita perhatikan, bulu mata unta ini dia ada 2 lapis. Satu untuk luaran, satu untuk dalam, menahan pasir. Sebab kalau kita perhatikan pasir pada zaman dulu, di padang pasir ini, dia punya pasir ni laju, dan bila datang ribut pasir ni, unta masih boleh melihat dan juga masih boleh jalan seperti biasa. Tak sama macam kuda juga. Kalau kita tengok hal ini, Allah SWT turunkan kepada orang musyrikin, kata, awaklah tak tengok, kenapa tak tengok bagaimana Allah SWT ciptakan seekor unta, kan? Jadi baik, ayat yang kedua dia kata, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tak tengok kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan langit ini tanpa ada perkara yang pegang. Tak ada tiang, tak ada tali, tak ada gam uhu dan sebagainya, kan? Wa ila, ayat ke-8 betul lah, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Kerana hikmah dia, Buya Hamka kata,
dia terdapat satu munasabah tentang aturan ayat ini, aturan ayat 17, 18, 19 dan 20. Kerana orang Arab ini sentiasa bermusafir menggunakan unta. Sentiasa bermusafir menggunakan unta. Ayat yang kedua, wa ila sama'i kaifa rufi'at. Orang Arab ini sentiasa menggunakan bintang untuk menentukan arah. Jadi yang ayat 17, 18, 19, 20 ini perkara-perkara yang sangat dekat dengan orang Arab. Jadi kalau kita tengok balik kalau kita tengok balik pada zaman kita sendiri ni, kita tengok balik langit ini, kalau kita tengoklah kan, kita bumi kita mempunyai ozon. Ozon ini mempunyai graviti kan. Dan kalau kita lihat setiap planet, setiap bintang, setiap bulan dan sebagainya mempunyai peredaran mereka sendiri kan. Bumi berputar mengelilingi matahari dan bulan berputar mengelilingi bumi, dan planet-planet yang lain yang ada ni berputar mengikut paksi mereka tanpa berlaga, tanpa berlanggar antara satu sama lain. Tidak dapat tidak untuk kita faham bahawa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini punca sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita supaya kita ini fikirkan, kalaulah planet ini dia ada perjalanan dia sendiri, mestilah pencipta dia ni sangat berkuasa dan sangat hebat. Ini yang perkara yang kita perlu tadabbur dalam ayat ini adalah bila kita melihat kepada langit, bila kita melihat kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa Allah kerdilnya aku berbanding pencipta yang menciptakan semua. Kita sambung ayat nak masuk minit 40 dah. Okay, baik. Ayat yang ke-19 dikatakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka ini memerhatikan kepada gunung ganang, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pasakkan gunung ganang ini ke dalam bumi. Dululah, kalau kita tengok saya punya kampung dulu, kalau kita nak bina satu tiang dulu, kita nak bina satu tiang, nak letak papan tanda dan sebagainya, bila kita letak, kita pasakkan dalam kan? Bila pasak dalam, dia tak bergerak kan? Gunung ini fungsinya dipasakkan ke dalam tanah, ke dalam bumi ini untuk memastikan bumi ini tidak bergerak. Tapi kita tengok memang bumi ini bergerak 24 jam. Tapi kalau kita perhatikan, tempat kita ni, negara kita ni jarang dilanda gempa bumi. Ada tu ada, tapi jarang. Kerana kita garisan khatulistiwa kita ini sangat kukuh dengan gunung ganang yang melindungi kita daripada gempa bumi. Kita tengok di US dan sebagainya kan, negara-negara orang putih ni, gempa bumi, taufan, ribut dan sebagainya semua berlaku. Terutamanya gempa bumi lah, kerana mereka tidak mempunyai pemasak tadi. Baik, seterusnya wa ilal jibal, saya baca dah yang ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi, kenapa tidak perhatikan bagaimana kita hamparkan bumi ini seperti permainan straight je, untuk manusia duduk, untuk manusia bermastautin, untuk manusia bermusafir, untuk manusia bercucuk tanam kan. Kalaulah bumi ini Allah Subhanahu Wa Taala boleh hamparkan straight macam tu kan, tidakkah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara yang kita perlu teliti di dalam kita mentadabbur, memahami dan meneliti ayat Al-Quran dan juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat tidak perkara ini membawa kita kepada rasa syukur dan juga rasa kerdilnya kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita baca, ini yang perlu kita teliti dan tadabbur. Jadi Buya Hamka kata dia ada satu munasabah, dia ada satu benang merah yang mengaitkan 5 ayat ini. Kerana unta itu perkara yang selalu orang Arab guna, tunggang, untuk minum, untuk makan, bulu dia pun digunakan sebagai baju dan jaket dan sebagainya. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, saya beritahu tadi, kerana orang Arab ini menggunakan bintang-bintang yang di langit
sebagai penunjuk arah. Seterusnya wa ilal jibali kaifa nusibat, kerana orang Arab ni bila dia musafir, kalau kita perhatikanlah, bila dia musafir, padang pasir ni dia straight je, straight, tanpa ada apa-apa pohon, apa-apa pokok, kecuali gunung ganang saja. Jadi bila terlalu panas dan sebagainya, orang Arab menggunakan Bukit Bakau, gunung ganang ini sebagai tempat berteduh. Wa ilal ardi kaifa sutihat tadi, ini adalah tempat yang Allah SWT hamparkan straight tadi untuk manusia mencari rezeki dan juga meneruskan kelangsungan hidup. Dan juga kalau kita perhatikan dalam ayat ke-20 itu, wa ilal ardi kaifa sutihat. Kalau kita tengok Arab ni, rumah dia tak macam kita. Rumah kita ada atap kan, tapi Arab dia panggil sutuh. Sutuh ni adalah satu tempat yang straight atas bumbung tu, dia tak ada bumbung, dia ada straight je. Straight je ini dipanggil sutuh. Tapi kalau kita kata bumi ini hamparan, kenapa dipanggil sutuh? Kan? Kerana setengah ulama menafsirkan bumi ini di dunia ini memang menjadi tempat kita pijak. Tetapi bila kita masuk ke alam barzakh, itu bumi inilah yang menjadi bumbung kita, bumbung kepada rumah abadi kita. Baik. Jadi 7 ayat ini, maafkan saya, 1, 2, 3, 4, 5 ayat ini yang saya bacakan, yang saya ceritakan adalah untuk kita berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam musim pasca pandemik ini. Ini adalah hiburan kita. Kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, kita mentadabbur supaya kita merasa tatma'innal qulub, kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, orang yang berfikir ini Allah Subhanahu Wa Taala gelarkan mereka ulul albab. Allah kata dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maafkan saya, ayat ke-190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini, pergantian siang dan malam ini dan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berakal, iaitu ulul albab. Allah SWT bagi kita 2 ciri-ciri ulul albab. Allah kata apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apa dia orang ulul albab ini? Mereka yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sambil duduk, qiyaman, berdiri, sambil duduk, wa qu'udan wa ala junubihim, atau keadaan berbaring pun fikir, lagu macam mana, tinggi sangat ni, besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Berdiri pun dia fikir, duduk pun dia fikir, tidur pun dia fikir, bahkan sebelum dia tidur pun dia fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang kedua ulul albab ini, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ini memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Bila fikir tentang cipta langit dan bumi ini, bukan puji langit dan bumi, tapi puji pencipta dia. Mereka kata apa? Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya Allah, engkau tidak menciptakan langit bumi ini, engkau tidak ciptakan dia sia-sia. Kerana adalah perkara, adalah hikmah di sebalik penciptaan langit dan bumi ini. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci-Mu ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Dan kena ingat, doa ulul albab ini ada 3. Saya ajarkan kepada anda semua doa ulul albab ini. Doa yang pertama iaitu Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam neraka ini tidak ada pertolongan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan terakhir, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Amalkan 3 doa ini dalam masa yang kita memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita bertasbih dan mensucikan dan memperbesarkan dan memperagungkan Allah Subhanahu Wa Taala,
kerana mentadabbur ini mendapat pahala dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik, saya kira sampai situ sahaja slot kita pada hari ini. Semoga dengan perkongsian saya tentang surah Al-Ghashiyah ini sedikit sebanyak memberikan ketenangan hati, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata, ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Moga tenang hati saya, moga tenang hati anda semua, moga tenang hati kita semua untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu sememangnya daripada diri saya sendiri. Semoga kita punya sekiranya ada sedikit kesalahan dalam bacaan baris dan juga kesalahan maklumat, saya mohon maaf daripada diri saya sendiri. Baik yang saya sebutkan tadi, baik itu memang Allah Subhanahu Wa Taala, buruk itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah akan bersama saya lagi dalam slot dan rancangan seterusnya. Ahmad Abdul Qawi bin Muhammad. Saya sudahi slot ini dengan ucapan terima kasih kerana sentiasa tune in bersama saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lindungi hamba yang mengharapkan sinar-Mu, berkatkan bumi ini agar makmur dan selamat. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa. Masya Allah, itu dia Smart IQ Quranic Center, dan pada kita, setiap daripada kita pastinya mahukan anak-anak mendapat pendidikan yang terbaik. Dan kalau kita tengok tadi, amazing, anak kecil mampu untuk menghafal dengan baik. Dan kita akan bersama dengan pengarah urusan Smart IQ Quranic Center untuk kita bertanya apakah antara modul hafazan untuk anak-anak tanpa mengganggu pelajaran akademik. Di talian pengarah iaitu Ustazah Syahrul Haninah Muhammad Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Jadi kalau boleh kita perkenalkan dulu berkenaan dengan program hafazan yang dijalankan yang dijalankan oleh SIQC. Silakan. Okey, terima kasih kepada Puan Amy dan TV Al-Hijrah kerana memberi peluang kepada kami di Smart IQ Quranic Center dalam rancangan Assalamualaikum. Okey, jadi program yang saya perkenalkan sedikitlah program yang ditawarkan di Smart IQ Quranic Center, yang mana program ini adalah program hafazan khusus untuk kanak-kanak yang daripada awal 5 tahun hinggalah 17 tahun. Okey, jadi kita bisa tengok kadang-kadang di Masjid An-Nabawi, yang mana kanak-kanak yang berada dalam halaqah ataupun di Masjid Nabawi dalam kumpulan kecil yang dilatih oleh kanak-kanak yang dilatih oleh syekh, yang dilatih oleh syekh dalam kelompok yang kecil, mereka menghafal Al-Quran. Okay, jadi suasana itulah kita nak, hasrat kami untuk kita nak lahirkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, saya kira satu program yang cukup baik. Dan apa antara teknik yang digunakan oleh Smart IQ Quranic Center? Okey, jadi Smart IQ Quranic Center menggunakan teknik Yahanana, yang mana kita gunakan kuasa, iaitu kuasa 3 dan kuasa 7. Kuasa 3 adalah kita dari segi bacaan, hafazan dan ulangan. Manakala kuasa 7 ni kita gunakan anggota badan, mata, telinga, mulut, otak, minda kan. Jadi sebab kita nak bagi anak-anak ni supaya mereka ni mudah untuk menghafal Al-Quran, bukan sekadar baca tetapi mereka lebih fokus kepada hafazan Al-Quran. Masya Allah, menarik kalau kita tengok kuasa 7, kuasa 3 dan sebagainya. Dan kalau sekarang ni dalam menghadapi arus IR 4.0, gadget, game, bagaimana Smart IQ mampu ataupun berusaha untuk membantu ibu bapa di luar sana menukarkan kecenderungan anak kepada gadget ke hafazan Al-Quran? Okey. Betul Pak Amy. Untuk kita nak bendungkan dari segi gadget, agak sukar kita nak atasi kadang-kadang cabaran bagi bapa untuk nak bendung anak-anak yang memang dalam dunia gadget ataupun hiburan sekarang ni. Kita tak nafikan jadi zaman kini, tapi cabaran ibu bapa untuk kita nak macam mana kita nak cari alternatif untuk nak bantu anak-anak ni untuk kita nak gunakan internet
untuk ke arah kebaikan. Kita jangan tengok pada keburukan, tetapi kita gunakan internet ini adalah satu platform yang untuk kebaikan. Kita nak bantu anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Jadi peranan kami di Smart IQ Quranic Center ini, kita nak bantu ibu bapa ni supaya mereka ini peluang untuk mereka ni untuk menghafal Al-Quran. Sebab sebelum ini kami buat di secara offline. Tetapi peluang hikmah PKP ini kami buat secara online dan beri peluang kepada semua yang dapat bantu ibu bapa untuk nak melahirkan ataupun nak jadikan anak-anak ini untuk menghafal Al-Quran. Jadi peluanglah kepada ibu bapa yang nak bantu, yang berhasrat untuk nak menghafal Al-Quran. Jadi kami di Smart IQ ini bukanlah nak sekadar untuk menghafal Al-Quran, tetapi kita beri motivasi, guru beri motivasi, semangat, potensi kepada anak-anak ini supaya mereka terus menghafal Al-Quran tanpa kadang-kadang kita menghafal Al-Quran kita rasa down, kita rasa tak semangat kan. Jadi guru membantu dia semangat, motivasi kepada anak-anak. Alhamdulillah. Dan sejauh mana tahap pencapaian melalui online? Sebab biasa kalau kita tasmik kan berhadapan, tapi kali ini online. Jadi tahap tu adakah masih seperti tasmik secara fizikal atau bagaimana? Okey. Jadi alhamdulillah syukur subhanallah. Okay, alhamdulillah kalaulah dulunya sebelum mereka ini bersama dengan kami di masa umur 5 tahun 6 tahun. Okey, masa mereka bersama kami, tetapi alhamdulillah sekarang ni mereka dah berjaya menghafal Al-Quran. Okay, jadi bila hikmah PKP ini mereka menghafal Al-Quran secara online, kita teruskan walaupun sebelum ni buat secara offline, tetapi apabila PKP ini kita buat secara online, mereka turut boleh menghafal Al-Quran dan dalam masa sama mereka tak perlu untuk pergi ke secara offline. Mereka boleh menghafal secara online di mana-mana saja. Di mana saja ya kita buka peluang kan. Jadi yang daripada jauh pun dia menghafal Al-Quran. Ya, dan secara tidak langsung ibu bapa di rumah juga memainkan peranan untuk bersama-sama membantu anak-anak dan secara tidak langsung ibu bapa juga menghafaz. Jadi apalah antara program yang ditawarkan oleh Smart IQ Quranic Center selain daripada hafazan online dan untuk bagaimana untuk menghubungi Smart IQ Quranic Center, silakan. Okey, untuk maklumat Puan Amy. Okey, jadi selain hafazan Al-Quran yang kita buatkan jalankan pada kanak-kanak, tak lupa juga kita untuk golongan remaja, untuk dewasa, warga emas yang mana mereka ini nak mengikuti, nak menyertai program yang bersama kami, iaitu talaki online, talaki secara online kanak-kanak dewasa kan. Dan turut kita adakan juga ijazah sanad untuk bacaan Al-Quran 10 rawi yang bersambungan hingga Rasulullah. Dan satu lagi program yang kami jalankan juga untuk nak bantu, kita nak bagi dorongan kepada ibu bapa, yang mana kita buat program yang berjaya ke Ulul Albab memang khusus untuk anak-anak yang lepasan UPSR. Dan UPSR yang mana kita akan beri latih tubi, bimbingan sebelum mereka pergi ke interview ke sekolah Ulul Albab yang bermodalkan Ulul Albab. Okay, jadi orang kata peluang yang luas bagi ibu bapa yang hasrat nak mereka untuk menghafal Al-Quran. Bukan sekadar kita kena pergi ke mak tahfiz, duduk di asrama. Tidak. Sekarang ni peluang yang sangat luas bagi ibu bapa untuk menghantar anak mereka untuk menghafal Al-Quran. Jadi untuk menghubungi Smart IQ Quranic Center, boleh hubungi WhatsApp nombor yang tertera ke? Okey, boleh hubungi nombor WhatsApp tertera, itu 0194488013. Dan hari ini buat ini kita nak bagilah peluang kepada ibu bapa yang nak anak cari yang menghafal Al-Quran. Kita buka pendaftaran secara percuma bagi mereka yang mendaftar hari ini. Masya-Allah. Mungkin ibu bapa yang sekarang ni mencari-cari tempat untuk menghafal Al-Quran. Okay, jadi rugilah kalau kata kita tak beri potensi peluang kepada anak-anak untuk mereka yang menghafal Al-Quran. Betul. Dan rebutlah peluang ni yang terbaik bila yang mana Rasulullah kata khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebaik di antara kamu ialah yang mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran, insya-Allah. Bukan saja peranan daripada Smart IQ Quranic Center, tapi kita juga untuk apa orang kata merebut-rebut untuk menjadi yang terbaik. Jadi yang terakhir daripada Ustazah Syahrul Haninah Muhammad Saleh untuk para penonton TV Al-Hijrah sama-sama merebut peluang belajar Al-Quran di Smart IQ Quranic Center, silakan. Okey, penutupnya saya nak ucapkan terima kasih. Dan kalau kita naklah seri budaya, kita tak ada seri berdalih. Jadi rancanglah masa depan anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Biarlah satu keluarga, satu hufaz. Dan kalaulah kita ada dream untuk nak menghafal Al-Quran, nak jadikan kenyataan untuk menghafal Al-Quran, bolehlah bersama dengan Smart IQ Quranic Center. InsyaAllah kami cuba bantu para ibu bapa untuk nak melahirkan anak-anak ataupun nak menjadikan anak untuk menjadi seorang al-hafiz, al-hafizah yang profesional, insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada TV Al-Hijrah.
InsyaAllah. Sama-sama juga daripada kami, dan kami doakan semoga Smart IQ Quranic Center akan terus maju, cemerlang bukan saja di dunia tapi sebenarnya dalam membantu ibu bapa masyarakat menjadi insan yang lebih baik, menghafaz Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah Syarul Haninah Muhammad Saleh, pengarah urusan Smart IQ Quranic Center. Terima kasih Sehingga berjumpa banyak lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hamba yang mengharapkan sinarmu, berkatkan bumi ini agar makmur dan selamat. Satukan umat teguh agama di bawah naungan yang Maha Esa, insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Satukan umat teguh agama di bawah naungan yang Maha Esa, insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Ya Allah, lindungi hamba yang mengharapkan sinarmu, berkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, saat kita berada dalam halaqah ilmu bersama dalam bicara maya kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim untuk tajuk yang akan kita perkatakan pada hari ini, untuk kita bincangkan dari sudut psikologi, tapi kita psikologi berbentuk akhlak. Akhlak dalam adab kita dalam perbezaan pendapat. Kan hari ini banyak orang kita dah bincang tentang emosi, kita telah bincang tentang persepsi. Jadi apakah yang nak sebut kita nak bincang pula tengok dari sudut bila berlaku perbezaan pendapat. Jadi tajuk kita ialah sepakat pada persamaan dan beralah pada perbezaan. Okey, sepakat pada persamaan dan beralah lah, kita beralah lah, maksud berunding lah ataupun berbincang lah dalam perbezaan untuk sebagai akhlak dan adab kita dalam perbezaan. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan saya doakan kita sentiasa berada di bawah naungan kasih sayang, peliharaan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berada di bawah redha Allah, maka insya-Allah Allah permudahkan urusan, ataupun kalau diuji maka ia merupakan kafarah dosa dan sebagai jambatan dan jalan untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kita, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi kita nak memulakan, nak melihat adab akhlak. Jadi kita mau melihat kepada adab dan akhlak. Sebelum kita melihat pada adab dan akhlak, tuan-tuan dan puan-puan, jom saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, bantu saya tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita like dan share program ini untuk tersampaikan, balighu anni walau ayah, untuk ramai lagi yang dapat untuk bersama-sama kita. Boleh tekan butang di bawah, butang love dan butang like sebagai tanda anda bersama kami hari ini. Tuan-tuan dan puan juga boleh share dan boleh tag nama rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama kita pada hari ini, bagi menyemarakkan lagi program yang penuh dengan keberkatan ini, walaupun kita berada di dalam suasana alam maya secara online. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin sekalian, kita boleh mula ke boleh? Okey, harap suara saya okey, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau cakap suara tak okey pun nanti cakap sorang-sorang, tapi kalau di studio insya-Allah suara nampaknya okey. Nanti tuan-tuan dan puan boleh bantu saya komen di bawah suara saya okey ke bagaimana tuan-tuan, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, bagi memulakan perbincangan kita pada hari ini untuk membicarakan tentang kita sebut tentang khilaf ataupun perbezaan pendapat dan sebagainya. Ada banyak benda yang berlaku di zaman hari ini yang kita belajar dalam sesi kita. Tuan-tuan, kita belajar tentang persepsi, kita belajar tentang berbaik sangka, dan hari ini kita nak belajar bagaimana kita manage
the issues, manage the problems. Okay, bila ada sesuatu, maka sudah tentulah kita mengharapkan ianya ada penyelesaian. Okay, tidak ada sesuatu yang Allah bagi penyakit tanpa ada ubat, tidak ada Allah berikan sesuatu masalah tanpa ada solution. Semua ada ubat, semua ada solution, tapi kita kena bertindak dengan bijak berlandaskan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran Karim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis-hadis baginda. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, kita nak bincang tentang adab kita khilaf, adab kita berbeza. Jadi bila kita membincangkan tentang khilaf, kita bincang tentang perselisihan pendapat, dia tidaklah menjadi suatu keaiban, bukanlah satu keheranan. Sebab perbezaan pandangan, perbezaan pendapat ini berlaku di berzaman-zaman, sejak zaman dulu lagi. Bahkan para ulama sendiri pun berkhilaf dalam mendefinisi perkataan khilaf. Perkataan khilaf ni pun khilaf. Tuan-tuan dan puan, perkataan khilaf yang kita nak bincang ni pun khilaf. Sebab tu ada sebahagian mengatakan bahawa khilaf ataupun ikhtilaf ini adalah sama. Khilaf bersama, ikhtilaf bersama. Ada mengatakan bahawa kedua-dua terdapat perbezaan dari sudut bahasa dan sebagainya. Maka apa yang saya nak kongsikan tentang perempuan pada ini mengikut Al-Imam Raghib Al-Asfahani rahimallahu ta'ala anhu. Beliau berkata khilaf adalah seseorang yang mengambil sesuatu jalan yang berbeza dengan jalan orang lain. Sama dalam perbuatan, sama dalam ucapan. Jadi dia mengambil jalan, dia mengambil pandangan, suatu jalan yang berbeza berbanding dengan orang lain. Okay, kita nak jalan, jalan kita adalah jalan contoh, jalan ke utara, kan? Orang lain ambil jalan ke selatan, tapi matlamat dia satu untuk sampai tempat yang sama. Jadi kita nampak itu ada titik persamaan, cuma berbeza cara untuk sampai ke tempat tersebut. Okay. Sebab itu bila kita bincang tentang khilaf, kita bincang tentang adab-adab ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu jelas apakah perbuatan yang menjadi suatu disebut membawa kepada persamaan, dan apakah perbuatan dan perkara-perkara yang boleh membawa kepada berlawanan ataupun persengketaan ataupun percanggahan. Jadi dalam dua benda ini, benda yang paling utama yang kita perlu ambil ialah apakah titik pertemuan dan titik persamaan dalam khilaf ini. Okay? Kalau kita banyak melihat pada khilaf, maka dia akan menjadi khilaf. Tetapi kita mencari titik persamaan. Okay? Sebab itu fitrah manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala cipta pada manusia. Allah cipta manusia. Tuan-tuan rujuk dalam surah Hud ayat 118. Fitrah manusia, Allah cipta manusia dalam keadaan memang manusia sentiasa khilaf. Tuan-tuan. Tuan-tuan buka surah Hud ayat 118. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kan? Kalaulah Allah nak, kan, Allah pasti menjadikan manusia ni umat satu. Allah akan jadi satu umat yang satu, bangsa yang satu, pandangan yang satu. Allah jadikan satu saja kalau Allah nak, kalau Allah mahu. Wala yazaluna mukhtalifina. Maka tidak akan berlaku dah macam kita nak bincang hari ini, kan? Tentang khilaf, tentang perselisihan pendapat, perselisihan faham dan sebagainya. Illa man rahima rabbuka, kecuali mereka min rabb rahimah, barang siapa yang dirahmati oleh Tuhan mereka. Walidzalika khalaqakum, oleh itu Allah cipta kamu, maksudnya Allah cipta kita untuk berbeza-beza. Kan? Berbeza-beza pendapat, berbeza-beza pandangan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia untuk berbeza-beza pendapat dan berbeza-beza pandangan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tuan-tuan buka pula ayat surah An-Nisa. Ayat yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah kata, Allah cipta manusia ni kan min nafsin wahidah, daripada satu nafsu, satu diri, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka itu kan berpasang-pasangan, wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa, kemudian bercambahlah manusia. Maka bila bercambah manusia, sudah tentulah manusia ini akan berselisihan pandangan, pendapat, pemikiran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, jelas ya tuan-tuan? Okey, adakah anda bersama-sama kami pada hari ini? Terima kasih. Okey. Terima kasih mereka yang komen, alhamdulillah. Terima kasih mereka berespon tentang kita punya audio. Barakallahu fikum jami'an insya-Allah. Okey, kita teruskan sebab masa sangat terhad. Okey tuan-tuan dan puan, dalam kita bincang tentang persamaan tuan-tuan dan puan, kita nak cuba mengelakkan perbezaan yang boleh meruntuhkan.
Saya tak kata kita ni bila kita bincang dalam untuk mengendalikan isu dan konflik, dia tidak akan ada perbezaan. Perbezaan itu tetap ada sebab dia adalah fitrah manusia. Tetapi bagaimana kita memahami adab dan cara kita berhadapan dengan sesuatu isu, satu keadaan bila berlaku perbezaan, bagaimana kita mencari sesuatu supaya perbezaan itu tidak boleh meruntuhkan. Perbezaan itu tidak boleh memecah belahkan. Perbezaan tidak boleh memecah belahkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tekan dalam Al-Quranul Karim. Allah sangat-sangat memandang penting kepada kesatuan walaupun ada perbezaan pendapat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, surah Al-Imran ayat 1-3. Allah kata hendaklah kamu berpegang teguh. Jangan kamu berpecah belah dengan tali Allah. Maksudnya walaupun kita mempunyai pandangan berbeza-beza, tetapi tuan-tuan dan puan, bila kita berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala, maka tali Allah itulah yang dapat menyelamatkan kita. Dan inilah tajuk pembincangan kita. Apa kata tali Allah? Hablum minallah. Bukan tali Allah, hablullah itu ialah tali dengan Al-Quran. Jadi hubungan dengan Al-Quran, maka Al-Quran dijadikan sebagai rujukan dalam memahami sesuatu. Kita kata, Ustaz, dalam tafsir Quran pun khilaf. Tuan-tuan dan puan, jadi kita balik kepada Al-Quran, balik pada hadis Nabi SAW, ia akan memberi rungkaian terhadap masalah yang kita hadapi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat kata-kata Hima As-Salbana, dia kata apa? Kullu kalamin yu'khadhu wa yutrak. Setiap kata-kata manusia, kullu kalamin, semua kata-kata manusia, yu'khadhu wa yutrak, boleh diambil dan boleh diletak. Boleh diambil, boleh dibuang. Acceptable dan rejection. Boleh kita ambil, boleh kita buang. Tapi tuan-tuan dan puan, illa, kecuali Al-Maksum sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kata-kata yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah hadis, ataupun dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap melainkan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan mengikut kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala anhu, disebabkan perselisihan inilah Allah mencipta manusia. Maksudnya kalau tuan-tuan tak mau berselisih, tuan-tuan jadi pemimpin, tuan-tuan suruh orang semua sokong tuan-tuan jadi pemimpin, tak ada musuh dan sebagainya, tuan-tuan tidak diciptakan untuk menjadi manusia. So kita dicipta oleh manusia ni sebab ada orang suka, ada orang tak suka. Ada orang sayang, ada orang benci. Ada orang sama dengan kita, ada berbeza. Itu manusia. Kita kena faham itu asas. Kan? Jangan kita terlampau ta'assub dengan sesuatu pemikiran, ta'assub dengan sesuatu pandangan sehingga kita tidak boleh dibawa berbincang. Dan jadi kalau kita katakan fitrah manusia, Allah jadikan kita itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita sentiasa berselisih. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita fitrah kita boleh berbincang. Kalau berbincang pun tak nak, kan? Ambil pandangan, dengar pandangan pun tak nak. Apa manusia kita? Sebab tu ikhtilafi ummati, kata Nabi, ikhtilafi ummati adalah rahmat. Khilaf umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat. Tuan-tuan dan puan. Jadi Allah menciptakan manusia sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah mencipta mereka kepada dua kelompok. Ada di kalangan mereka yang menderita dan ada di kalangan mereka yang bahagia. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan dan puan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita nak rungkaikan sebab apa khilaf ni berlaku, tuan-tuan dan puan. Khilaf ni banyak pandangan, tapi saya cuba bawa dalam menyentuh perkara-perkara yang basic. Kenapa khilaf ni berlaku dalam kehidupan kita? Pertama, tuan-tuan, ia adalah masalah ilmu. Masalah input, masalah income, outcome yang kita dapat. Input yang bila kita ilmu ni, apakah yang mengisi pemikiran kita? Apakah yang mempengaruhi? Sebab tu bila kita pergi belajar ke suatu tempat, ilmu yang kita belajar tersebut bila diterima oleh semua satu sudut saja, tidak menerima sudut-sudut yang lain, kita belajar hanya satu fiqh saja, fiqh Syafi'i saja, tak belajar fiqh Hambali, Maliki, Ahmad bin Hanbal sebagainya, maka kita hanya berpandangan pada Syafi'i. Tapi kalau kita buat fiqh muqaranah, kita tahu banyak pandangan-pandangan. Sebab tu tuan-tuan dan puan cuba tengok zaman kita, zaman pandemik Covid, tuan-tuan dan puan. Kan, sekejap kita SOP benarkan sembahyang 12 orang, 13 orang, taklid kepada Imam Malik. Kan? Maksudnya khilaf ini dikatakan khilaf umat Islam ni rahmat. Kalau ikut Imam Syafi'i kena 40 orang ke atas. Tapi kenapa boleh? Sebab adanya masyaqqah. Maka boleh diambil pandangan-pandangan mazhab yang lain.
Oleh sebab itu, masalah yang utama dalam kita nak kena faham dalam sebab khilaf ialah tentang masalah ilmu. Jadi ada dua keadaan. Satu, orang yang ada ilmu. Yang kedua, orang yang tidak ada ilmu. Okay. Orang yang ada ilmu ni pun khilaf. Maka dia faham satu ayat, disebut macam mana nak tafsir, apa difahamkan. Bila ada satu ayat menafsirkan tentang satu hukum, disebut sebagai wajhud dilalah. Wajhud dilalah ni bagaimana kita mengambil dalil daripada ayat ini, kan? Maka pemahaman ini juga dia ada khilaf, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ilmu yang kita dapat, pengetahuan yang kita ada, itu ilmu agama. Begitu juga ilmu-ilmu keduniaan dan sebagainya. Apakah ilmu yang kita dapat? Apakah kepercayaan yang kita dapat melalui ilmu, sama ada ilmu yang dipelajari ataupun ilmu yang berdasarkan pengalaman, pemerhatian, ataupun kita buat kajian. Jadi dia tak sama dengan kajian orang lain. Orang lain kaji macam lain, kita kaji macam lain. So dia ada dua pandangan berbeza-beza. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan faham So dia berlakunya masalah ni sebab ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ni pada kita belajar. Yang paling kita bimbang ialah mereka yang tidak ada ilmu dan mereka masuk dalam golongan untuk berbincang satu benda, ini adalah masalah. Bila orang tak ada ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, dia berfikir berdasarkan kepada agakan, kepada zon, kepada nafsu, kepada logik sahaja. Ini bahaya. Sebab dia membuat keputusan, dia membuat sesuatu tanpa berdasarkan kepada sandaran. Sandaran Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ataupun mana-mana pandangan-pandangan dan juga kita kata historis sejarah-sejarah yang ada sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia tak ada ilmu, dia pakai hentam kromo sahaja. Tuan-tuan, oleh itu orang yang tidak ada ilmu sangat bahaya apabila berlakunya khilaf. Betul tuan-tuan dan puan, tengok pada hari ini dalam netizen kita dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter, dalam YouTube, tuan-tuan, bila ada satu isu, mereka berlakulah hamburan makian, perkataan-perkataan yang tak sewajarnya yang mereka keluarkan lontaran kerana mereka tidak faham bahawa ada adab-adab bila kita tak setuju dengan mana-mana posting seseorang. Bila orang post tak setuju, jangan kita maki dia. Bila kita maki, kita nampak, oh ini orang tak ada ilmu. Kita pula, jangan pula kita yang mengaji, yang ada ilmu, pi tumpang tui. Orang kita panggil tumpang tui, tumpang sekaki, pi maki, pi hentam. No. Biar kita bercakap, nampak kita ada ilmu. Kalau kita tak nak bercakap, is the best. Bila kita tengok itu, kita tak bercakap, lebih baik tak bercakap walaupun kita berada dalam kebenaran. Sebab apa? Sebab kita nak mengelak fitnah di akhir zaman. Betul tuan-tuan rasakan, tuan-tuan apa yang tuan-tuan urut ajak, tuan-tuan dah rasa sekarang kita berada di akhir zaman. Kita tak tahu yang mana benar, yang mana salah, yang mana betul, yang mana palsu, yang mana fakta, yang mana auta. Tapi tangan ni geram je nak share kan? Geram je nak copy and paste. Tuan-tuan dan puan-puan, maka akhirnya kita masuk dalam khilaf dan kita mengusutkan lagi keadaan. Kita bertindak tanpa kewajaran, bertindak tanpa ada ilmu dan tabayun seperti mana kita bincangkan sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, masalah ilmu ialah masalah utama dalam masalah khilaf. Jadi bagaimana ilmu? Semakin banyak ilmu, maka semakin banyaklah akhlak yang sepatutnya ada. Jadi akhlak ni hilang sebab tak ada ilmu. Dan kadang-kadang ada ilmu pun akhlak hilang. Ilmu ada dua, satu ilmu yang dipelajari, satu ilmu yang dihayati. Ada orang dia tahu tapi dia tak hayati. Dia tahu tentang semayang tapi dia tidak menghayati semayang, menyebabkan tidak semayang. Dia tahu tentang berpuasa Ramadan tapi dia tak menghayati puasa Ramadan, dia tidak berpuasa bulan Ramadan. Dia tahu kewajipan dan penting membaca Quran tapi dia tak hayati Quran, dia tak baca Quran. So dua perkara berbeza. Ada orang ada ilmu tapi dia tidak menghayati ilmu tersebut. Tuan-tuan dan puan, jelas ya tuan-tuan? Yang kedua tuan-tuan dan puan, penafsiran ataupun pandangan yang berbeza terhadap nas yang berlaku dalam sesuatu perkara. Dia ada orang mengambil penafsiran berdasarkan hadis macam ni, berdasarkan hadis yang berbeza-beza dan pandangan wajhu dilalah yang berbeza-beza. Ini banyak berlaku di kalangan para cendekiawan. Perbincangan-perbincangan yang berlaku di kalangan mereka. Jangan sampai kita menolak satu benda, kita menafikan sesuatu benda dalam satu keadaan. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan ialah yang paling bahaya ialah wujudnya ta'assub dan sifat ekstrim dengan pandangan sendiri, dengan sesuatu pandangan. Ni kebanyakan kalau saya sebut, minta maaf kalau sebab kadang-kadang kita bercakap kita nak menang. Dia wujudnya ta'assub dan sifat ekstrim dalam memberi pandangan. Kan? Tuan-tuan boleh tulis di bawah. Kan, yang ketiga ialah wujud ta'assub dan sikap ekstrim. Maksudnya kalau kita ta'assub dan ekstrim, tuan-tuan, kita tak payah bincang lah tuan-tuan. Kita dihantar untuk berbincang, kita datang untuk membincang. Tapi kalau datang kita tak nak bincang, kita dah blok dah, otak dah blok. Tuan-tuan dan puan-puan,
maka bagi saya tak ada guna untuk kita mencari persamaan. Memberi melontarkan pandangan tu silakan, memberi pandangan silakan, memberi pengujuhan silakan, tapi blok pandangan orang itu merupakan suatu benda yang akhirnya akan membawa kepada perpecahan. Tuan-tuan membuat, no? Jadi sifat ta'assub kepada pandangan sendiri, pada pandangan orang lain, pandangan sesebuah organisasi, kan, dia menganggap pandangan Tuhan satunya benar, kan, tanpa mencari titik persamaan. Okey, kalau benar dan benar berlaku, mesti ada satu titik persamaan. Kan, benar dan benar mesti ada satu titik yang betul-betul benar. Kalau benar, dia dakwah satu lagi, dia dakwah dia benar tapi tak benar, cari satu titik persamaan yang boleh mencari merungkaikan masalah. Okey, tuan-tuan nampak saya bagi teori tu, tuan-tuan. Memang saya tahu kita dalam kita nak menghadapi keadaan sosial, memang dia perlu ada skill dalam negotiate, orang panggil perbincangan ataupun persamaan, perbincangan, permuafakatan, nak muafakat. Macam mana berlakunya permuafakatan itu, tuan-tuan dan puan-puan. No? Okey, itu yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat ialah tentang yang paling tadi takut dah. Ta'assub ekstrim. Yang keempat ni lagi bimbang. Di antara faktor yang besar yang sangat membimbangkan kita, yang tuan-tuan dan puan-puan, yang sangat menakutkan kita tentang perselisihan ni, sebab-sebab implisit ialah sifat dengki. Tuan-tuan dan puan-puan, sifat dengki. Sifat dengki, kesumat, buruk hati. Jadi sifat ni, tuan-tuan, cakap apa semua tak betul. Yang hitam boleh kata putih, yang putih boleh kata hitam. Dia bercakap berdasarkan kepada hati yang hitam. Maksudnya dia bila dia tak suka, dia dengki, dia ada perasaan hati hitam, dia ada kusumat hati, dia pemikiran buruk, tuan-tuan dan puan-puan. Ni kita bagi najis, dia kata makanan. Kita bagi dekat dia makanan yang sedap, dia kata najis. Sebab itulah sifat-sifat pemusuhan ini berlaku, dan apabila sifat keempat ni berlaku, inilah menyebabkan negara tanah Melayu jatuh dahulu, disebabkan ramai juga penduduk ketika itu menjadi tali barut kepada Portugis. Begitu juga semasa di zaman Khalifah Osmaniyah, kan, bila Khalifah Osmaniyah yang menjatuhkan Khalifah Osmaniyah bukan sekadar penjajah, bukan sekadar tentera salib, bahkan juga yang menjatuhkan juga ialah mereka yang khianat, mereka yang menjadi tali barut, mereka yang menikam daripada belakang, guntingan lipatan, api dalam sekam, kerana masalah kesumat, masalah sifat kesumat dan hasad dengki, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tak takut dengan musuh, sebab musuh tu nampak dia musuh, kita akan lawan dengan musuh. Yang kita takut ialah rakan yang sebenarnya musuh, kan? Rakan kita, maknanya rakan juga diri kita sendiri ataupun orang lain yang satu agama, yang satu organisasi, satu muafakat, tapi dalam muafakat itu ada orang yang hasad dengki. Ini yang sebenarnya yang kita bimbang. Maksud kita kalau contoh dalam zaman ini orang post Facebook, orang post IG, tuan-tuan. Jadi cakap apa semua tak kena lah. Cakap apa semua tak kena. No? Okey. Cakap apa semua tak kena. Sebab dia sudah ada satu perkataan dia. Saya tolak dia, saya tak nak dengar cakap dia, habislah. Sebab aku tak suka dia, aku dengki kat dia, mana boleh. Kan? Jadi inilah masalah yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, bukan mudah. Sebab tu kita cakap ini sepakat pada persamaan. Cari persamaan yang kita sepakat dengan pasangan. Kalau ada perbezaan, cari mana yang saya boleh tolak ansur. Beralah ni maksudnya kita bermaaf-maafan, bertolak ansur dan mengalah lah. Kan, tuan-tuan dan puan? Sebab tu kita ada adab-adab dalam kita berbincang. Jadi bila kita nak melakukan perbincangan, kita mesti berada dalam akhlak yang sangat mulia. Tak boleh maki orang, tak boleh sebut benda-benda sensitif tentang agama, tentang bangsa, tentang kejadian diri dia yang Allah cipta. Kan kita fikir ni pandangan hang tak elok sebab hang gemuk. Lah gemuk siapa minta jadi gemuk? Yang kedua, adakah gemuk tu hina? Hang tu cakap pun tak betul, gelap pandangan hang gelap macam kulit hang. Tak boleh. Gelap bukan dia minta, Allah bagi. Kan, gelap bukan hina, bila berubah pun gelap juga. Jadi kita nak kena jaga adab-adab kita tu, akhlak. Jangan sampai maki, jangan sampai kita mengeluarkan perkataan-perkataan ataupun idea-idea yang sensitif dengan sengaja kita nak bagi puas hati, kita keluarkan benda yang boleh melukakan hati orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang kedua ialah bila kita berlaku satu perselisihan, perselisihan, tuan-tuan dan puan, kita duduk nak mencari, kan? Kita nak cari kebenaran. Bukan kemenangan. Beza kan, tuan-tuan? Kita nak mencari titik kebenaran ataupun titik punca
ataupun solution, bukan nak cari siapa yang akan nak menang. Sebab tu tuan-tuan, delegasi dihantar untuk buat rundingan, dia kena tahu benda-benda ni. Bila kita berunding tu, kalau orang runding tu dia tak ada portion dia untuk berunding, tuan-tuan dan puan-puan, kan? Bila kita mengaji bab negotiate, kan, win and lose, kan, tuan-tuan, mungkin kita boleh bincang lepas ni, win and lose, menang dan kalah, kan, menang dan rugi, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana menang tapi menang ataupun win-win situation, menang dan menang, ataupun kira tarik tali, kan, tolak tarik. Inilah kaedah kita dalam berbincangan. Kalau kita tak boleh nak, kita dah memang letak pihak saya nak kamu ikut cakap aku, maka dia bukan berbincang untuk mencari kebenaran, tetapi dia adalah kita buat adalah untuk mencari kemenangan. Siapa yang akan menang? Tuan-tuan, bila sebut tentang menang ni habislah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian yang ketiga tuan-tuan, okey, adab ni kita nak bincang ialah kita mesti niatkan perbincangan kerana Allah. Maksud bila kerana Allah ni berada dalam situasi yang baik. Okey, saya laju sikit tuan-tuan dan puan, dan kita menjaga pandangan kita. Saya sebut tadi pandangan kita jaga pandangan kita supaya tidak bercakap benda yang luar daripada ruang lingkup yang disediakan atau dalam perbatasan perbincangan, dan tidak menyakiti dan tidak mengaibkan mana-mana individu juga organisasi. Yang kelima, tuan-tuan dan puan, kita menggunakan bahasa yang baik, yang lembut serta menzahirkan perasaan kasih sayang. Adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin, dalam Allah sebut dalam Quran. Kita mesti ada perasaan kasih sayang sesama umat Islam. Dan sebarang pandangan yang keenam ialah sebarang pandangan mestilah berpandukan kepada bukti, dalil, bukan berpaksikan kepada emosi, ta'assub, kerah kepala, kerah kiang. Dia mesti ada hujah dia mesti ada sebab dia, kan, ada dalil dia, ada bukti dia dalam sebarang perbincangan. Dan yang ketujuh tuan-tuan, kita mesti menunjukkan sifat tawaduk, kan. Lepas tu dalam bab ukhuwah tu nama Ibrahim Sabanan sebut dan Salat Ta'lim dia sebut apa? A'laha al-ithar wa adnaha salamatu sadri. Setinggi-tinggi ukhuwah tu ialah al-ithar. Ithar ni dia punya pengorbanan sangat tinggi. Wa adnaha ialah salamatu sadri, berlapang dada. Ada 3 pandangan kita diterima, ada ketika pandangan kita ditolak. Tuan-tuan, dan yang ke-8 dan adabnya tuan-tuan, menjauhi masalah hati ni, masalah dengki dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebenarnya masalah yang berlaku tentang perselisihan bukanlah benda baru. Bahkan Sayyidina Osman, ada kisah Sayyidina Osman Ibn Affan dan Sayyidina Ibn Mas'ud, kan? Bila Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud berbeza pandangan dengan Sayyidina Osman Ibn Affan. Dalam bab apa? Dalam bab solat tamam, dalam solat penuh semasa musafir. Di mana beliau berpendapat bahawa hendak dilakukan secara qasar ketika seorang itu dalam pemusafiran. Jadi Ibnu Mas'ud kata dia boleh qasar. Ketika mana Sayyidina Osman jadi imam, tiba-tiba Sayyidina Osman sembahyang 4 rakaat di Mina. Tetapi Ibnu Mas'ud tetap mengikut Sayyidina Osman. Menjadi makmum pada Sayyidina Osman bin Affan tanpa qasar, sedangkan tadi dia kata qasar. Kan? Maka ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, kenapa kau solat 4 rakaat? Sedangkan kau dahulu pernah solat bersama Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Qasar. Maka jawab Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Khilaf itu adalah sesuatu yang buruk. Maksud dia kata ikut, selesai masalah. Sebab tu ulama menyebut bahawa khuruju minal khilaf mustahabun. Ini kata ulama. Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf itu ialah mustahabun, dapat pahala, sunat, disukai. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Bahkan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah mengulas kenaan isu ini, mengatakan bahawa masalah yang timbul ialah masalah ini adalah menimbulkan kesatuan dan kasih sayang dalam agama lebih besar daripada perbuatan sembahyang tadi tu, masalah tu. Jadi sebab itu kita kena melihat apa benda yang kita boleh kita jadi istimbatkan benda yang sangat penting, iaitu tentang persaudaraan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi contoh yang banyak contoh-contoh lain kalau nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan, Imam Syafi'i macam mana dengan Imam Syafi'i, macam mana Imam Abu Hanifah, bagaimana mereka ini berpandangan berbeza-beza tetapi mereka boleh bersatu dalam satu keadaan. Jadi tak ada masalah tuan-tuan, dia soal furuk, dia bukan masalah asas, bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah tidak ada perbezaan. Allah tu Esa, Allah Wahad, tak ada mazhab ni kata Allah ni berapa berbilang-bilang, tak ada. Allah tetap satu. Allah tetap Esa, tak satu, dia Allah Esa. Sembahyang tetap wajib. Sembahyang fardu 5 kali sehari semalam. Cuma teknik cara sembahyang itu berbeza-beza. Ada letak di sini, kan. Ada yang tahiyat bagaimana, kan. Ada takbiratul ihram dan sebagainya. Ini khilaf tuan-tuan dan puan-puan.
Okay? So kita janganlah kita terlampau tenggelam dalam khilaf ni sehingga kita tak nampak perpaduan. Kan saya kata tuan-tuan dan puan, Allah sebut dalam Quran surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kita ni berpegang teguh dengan tali Allah, hablillah, tali Allah. Tali Allah ni Al-Quran, tali Allah ni hadis-hadis Nabi. Sebab hadis Nabi itu adalah wahyu daripada Allah yang indirectly, yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dan mengajar mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka timbullah tuan-tuan dan puan-puan kita punya istilah yang kita bincang pada ini, betul tak? Kita saling tolong-menolong dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita bermaaf-maaf dan bergalah dan dengan memberi keuzuran dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Nattafiqu fi nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa nata'adzara fi makhtalafna fi, atau kama qala, kan? Tuan-tuan, kalau saya silap tuan-tuan betulkanlah, no? Nattafiqu, kita nata'awanu ni ialah saling tolong-menolong. Nata'awanu fi mattafaqna fi naftama alaihi wa nata'adzara fi makhtalafna fi. Kita tolong-menolong dalam hal kita sepakati, dan kita memaafi, kita memberikan keuzuran, kita bergalah, kita berbincang dan sebagainya dalam hal yang kita persisihkan. Yang penting apakah titik permulaan. Dan kesimpulan yang saya nak katakan dalam program saya hari ini, akhlak ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai perselisihan ini boleh meruntuhkan Islam. Itu yang paling besar. Jangan sampai perselisihan pandangan, sama pandangan sosial, pandangan ekonomi, pandangan kekeluargaan, pandangan politik ini boleh meruntuhkan, juga memberi impak yang buruk kepada agama Islam. Sebab itu asas kehidupan kita. Inna dina indallahil Islam, tidak ada khilaf. Agama yang diredai hanyalah agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat sekalian. Oleh itu kita menggunakan paksi kebenaran ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk meletakkan bahawa orang yang bijak ini adalah orang yang boleh menyatukan, bukan orang yang boleh memecah belahkan. Orang yang hebat ini adalah orang yang boleh mencari perpaduan. Orang bijak adalah orang mencari kesatuan. Ia mencari satu titik persamaan, dan dalam banyak-banyak persamaan, bagaimana nak meletakkan persamaan tersebut. Itu orang bijak. Dan itu ini ajar Rasulullah SAW. Kan? Rasulullah SAW banyak berkalah. Rasulullah banyak dia berkalah dalam banyak hal untuk supaya tidak menimbulkan konflik. Tapi kita bimbang hari ini banyak orang suka buat konflik. Sebab orang suka buat konflik sebab zaman ni zaman viral. Lagi banyak viral, lagi banyak orang kenal kita, lagi glamour lah kita, lagi banyaklah sale kita boleh meletup. Tuan-tuan, berbeza kan tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, sirah ala barakatuh, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan apa yang saya kongsi dengan fakta-fakta pada hari ini, dengan gambaran peristiwa-peristiwa telah berlaku, telah untuk meyakinkan tuan-tuan dan puan tentang persamaan, kita tolong-menolong dalam persamaan, dan kita beralah dan kita memberikan uzuran dalam hal yang kita bersisihkan. Yang penting Islam dimartabatkan, agama Islam kita tegakkan, kita amalkan, kita perjuangkan. Inna dina indallahil Islam, la ya'lu wa la yu'apani, al-Islam ya'lu wa la yu'ala alaih. Tidak ada lebih tinggi daripada Islam dan lagi tinggi, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan, secara ringkas kita bincang pada hari ini dalam masa yang sangat terhad. Dan apa dengan saya memasukkan fakta-fakta supaya tuan-tuan nampak kita berbincang bukan berdasarkan kepada pandangan saya semata-mata. Kita mengambil banyak pandangan dan kita combine dan kita blindkan mengikut psikologi manusia, kerana manusia sebenarnya dijadikan untuk berbeza-beza. Perbezaan itu adalah fitrah, maka terimalah perbezaan itu dengan how you manage, kan? Macam mana kita manage perbezaan kita. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada mereka yang menyaksikan program ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang komen, tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dipermudahkan urusan, diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafiz Ibrahim dalam program psikologi kita ataupun dalam program-program pengurusan hidup kita. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.